Okey, kita mulakan majlis ilmu kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita. Okey, sebelum kita nak mula belajar, cikgu nak awak tanamkan dalam hati awak keikhlasan untuk belajar supaya Allah akan membantu kita, membantu awak menambahkan lagi kefahaman awak. Kalau awak masuk dalam keadaan marah, terpaksa, kita bukan dibimbing oleh Allah, kita dibimbing oleh syaitan. Lagi lama-lama perasaan kita tu lagi hitam hati kita kalau kita dengan perasaan marah, benci. Jadi cikgu nak awak bersihkan hati awak, istighfar sepanjang kelas ni supaya Allah bantu kita sepanjang perjalanan kelas ini. Untuk hari ni kita akan teruskan lagi dengan subtopik anggaran. Okey, anggaran ni ialah awak agak-agak cikgu bagi. Cikgu ada 2 gelas air macam ni. Awak nampak kan paras air ni? Lebih kurang sama kan? Okey, ini kita boleh panggil dia sebagai lebih kurang ataupun hampir sama ataupun sama lah kan, nampak macam sama macam ni kan. Okey, jadi ini lebih kurang juga dengan 250 ml. Okey, kemudian cuba kita bandingkan pula gelas yang pertama ini dengan gelas yang kedua ni. Awak nampak kan gelas yang kedua ni dia kurang daripada, bukan lebih kurang. Lebih kurang maksudnya sama. Kalau macam ni, sedikit ni kita panggil dia lebih sedikit ataupun kurang daripada. Okey. Kurang daripada. Okey. Maksudnya air dalam bekas ni tak mungkinlah 300 ml sebab sini dah 300 kan. Jadi dekat sini mungkin lebih sedikit. Sama ada 100 ml ataupun cuba awak perhatikan betul-betul. Air ni dia macam separuh kepada air yang sebelah dia kan. Bila separuh maksudnya 300, awak perlu bahagi 2. Dapatlah 150 ml. Okey. Okey. Kemudian kita tengok sekarang ni bekas yang pertama ni lebih sedikit berbanding dengan bekas yang kedua. Ini menunjukkan bekas air ini lebih banyak daripada bekas air yang pertama ini. Okey, itu namanya anggaran. Sekarang kita nak nyatakan berapa amount air ini. Okey, kita perhatikan kedua-dua gelas ini. Paras airnya sama kan? Jadi kalau kat sini 250 ml, sini pun semestinya 250 ml. Sekarang cuba awak perhatikan. Okey. Air bekas pertama ini penuh bernilai 300 ml. Yang kedua ini lebih sedikit ataupun lebih tepatnya awak nampak dia adalah separuh kan? Jadi separuh dari 300 ialah berapa? Awak nak tahu, awak kena bahagilah 300. 300. Uish, awak pendek guna ni. Okey, ulang sekali. 300 bahagi separuh, maksudnya bahagi 2 lah kan. Dia ada atas dan bawah, jadi kena bahagi 2. Macam mana nak buat 300 bahagi 2 ni? Boleh buat sama ada, kita ulang kaji sikit lah tajuk bahagi kan. Okay, cikgu lebih suka buat bentuk pagar, jadi cikgu sarankan awak buat bentuk pagar. Okay, 300 2 di luar. Okay, 2 darab 1 2. Tolakkan 3 tolak 2 1. Ada baki, naikkan ke sebelah. 2 darab berapa? 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 5. 2 darab 5, 10.
10 tolak 10, sifar. Tak ada baki. Darab sifar. Sifar. Okey, dapatlah jawapannya iaitu 150 ml. Okey, itu cara kita menganggarkan. Okey, kemudian kita perhatikan gambar yang ketiga. Okey, air yang pertama ini lebih sedikit berbanding air yang kedua ini. Okey, nampak macam separuh kan? Okey, jadi kalau tadi lagi sikit kita bahagi, kalau lagi banyak mestilah kita darab. Okey, ini 100, ini berapa ni agak-agak? Jadi nak tahu awak kena darab 2 lah sebab ada 2 bahagian ni. Kalau penuh satu gelas air ni jadi awak pun kira lah 100 darab 2. Tak payah buat bentuk apalah, senang je kan. 1 darab 2, 2 jadi 200. Jawapannya ialah 200 ml. Okey, selesai untuk anggaran. Cikgu teruskan lagi ke tajuk seterusnya. Okey, ini part yang penting untuk hari ni. Kita nak bundarkan. Okey, yang pertama sekali awak perlu kenal pasti nilai tempat. Okey, contoh kalau cikgu minta 100,000, jadi awak kena tanda mana nombor 100,000 tu. Okey, kemudian lihat nombor di belakangnya. Tadi kan contoh cikgu bagi awak nombor 150,621. Okey, kalau cikgu minta awak bundarkan kepada ribu terdekat. Okey, jadi awak kena pasti mana nombor rumah yang ribu. 10, 100, 1000. Okey, sini kan rumah ribu. Okey, jadi kemudian langkah yang kedua, lihat nombor di belakangnya. Okey, lihat nombor di belakang ini. Okey, sama ada ia nombor kecil atau nombor besar. Macam mana nak tentukan nombor kecil atau nombor besar? Awak perlu lihat kepada nota yang cikgu bagi ni. 1, 2, 3, 4 nombor kecil. 5, 6, 7, 8, 9 nombor besar. Jadi 6 ni nombor besar. Bila nombor besar, okey, nota seterusnya. Jika nombor belakang besar, awak perlu tambahkan 1 dekat sini. Okey, jadi awak perlu tambah 1. Okey, selesai. Kemudian jawapan akhirnya ialah 2 nombor di depan ni awak salin semula. 1, 5. Okey, sifar tambah 1. 1. Yang belakang ni semua tukarkan jadi sifar. 1, 2, 3. Jadi jawapan akhirnya ialah 151,000. Okey, kita cuba buat contoh lagi. Okey, sekarang soalan cikgu minta awak bundarkan nombor kepada ratus terdekat. Okey. Langkah pertama, awak kena pasti dahulu mana nombor yang berada pada rumah ratus. 10, ratus. Okey, bulatkan nombor ini. Kemudian langkah yang kedua, cek nombor belakang. Cek. Okey, kecil atau besar? Oh, besar. Bagi cukup. Okey, nombor besar. Bila nombor besar yang awak bulatkan tadi, awak perlu tambah 1. Okey. Kemudian, nombor yang di hadapan yang awak bulatkan, awak perlu salin semula. Okey. Nombor ini akan berubah. 1 tambah 1 jadi 2. Yang di belakang yang kita bulatkan ini, dia akan berubah menjadi sifar. Maksudnya, nombor 156,173 bila dibundarkan kepada ratus terdekat, dia menghampiri nombor 156,200. Okey, kita buat lagi semula contoh. Okey. Seterusnya, bundarkan nombor berikut kepada ribu terdekat. Okey, langkah yang pertama tadi cikgu kata apa? Cek mana rumah ribu. 1,
10, ratus, ribu. Okey, tandakan rumah ribu. Kemudian tengok nombor belakang. Okey, cek nombor belakang. Kecil atau besar? 1, 2, 3, 4. Nombor kecil. Jadi bila nombor kecil kat sini, tak payah ubah apa-apa. Dia tetap jadi nombor 6. Okey. Bila dia nombor kecil, nombor yang dibulatkan itu tak perlu ubah jadi apa-apa. Jadi nombor 6 juga. Okay, tapi nombor di depan salin semula. Step dia sama je. Nombor depan yang kita tanda tu salin semula. Nombor di belakang kita tukarkan jadi sifar. Dapatlah jawapan akhirnya ialah 356,000. Itu saja langkah-langkah untuk membundarkan nombor. Tetapi ada special case kalau macam ni. Okey. Lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, sekarang cikgu tunjuk contoh untuk special case ni. Case istimewa, kanak-kanak istimewa. Awak kan istimewa. Okey. Okey, untuk kes istimewa, contohnya yang pertama, bundakan kepada ribu. Okey, cek mana nombor ribu, nombor 9 kan? Alright, okey, tengok nombor belakang, nombor 6. Okey, nombor 6 adalah nombor yang besar. Jadi, kat sini awak perlu tambah 1 kan? Okey, jadi 9 tambah 1 ialah 10. Jadi, untuk macam ni, special dia, kat sini sifar, 1 lagi kat depan sini. Okey. Jadi nombor yang depan ni tak bolehlah salin semula terus. 1 ni okey fine salin semula. Cuma 6 ini perlu ditambah dengan 1. Jadi 7. Sini sifar. Yang belakang macam biasalah jadi sifar balik. 3 sifar lagi. 1, 2, 3. Dia istimewa sebab nombor yang kita nak bundarkan tu, dia dah cukup 10. Jadi 10 takkanlah kita nak sumbat kat sini juga 10 macam ni kan. Dah jadi nombor lain pula. Jadi awak perlu bawakan 1, 10 tadi tu ke nombor yang depan dia lagi. Okey, kita tengok sekali lagi. Contoh yang kedua, kepada 10,000. Okey, cek 10,000. Okey, 10,000 kat sini, nombor belakangnya nombor 7, nombor besar lagi. Bila nombor besar kat sini kena tambah 1. 9 tambah 1, 10 cikgu. Takkan kita nak tulis nombor 10 cikgu? Tak boleh lah kan. Jadi awak kena letak sifar kat sini, 1 kat depan. Jadi 1 tambah 1, 2. Sini tadi dah jadi sifar sajalah sebab dah bagi pinjam 1 kat depan kan. Yang belakang semua tukarkan jadi sifar. 1, 2, 3. Okey. Itu saja untuk hari ni. Nanti cikgu share link. Bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.